Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sepakat sahabat hebat. Salam muafakat, sepakat, sandakan hebat. Yang berusaha Dr. Darmansa bin Haji Tahir, Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan. Beliau tidak dapat hadir pada malam ini. Beliau meminta untuk disampaikan salamnya kepada peserta dan juga pembentang pada malam ini. Yang dihormati Tuan Haji Soji bin Haji Abdul Hasan, Timbalan PPD Sektor Perancangan, Barisan Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Sektor Pengurusan Sekolah, Sektor Pembangunan Murid dan juga ketua-ketua sektor, Encik Azmi, Haji Ahmad dan juga Puan Norina binti Awang, rakan setugas saya, penolong pegawai pendidikan di sektor perancangan, barisan penolong-penolong pegawai pendidikan daerah dari semua daerah lah yang ada pada malam ini, pengetua-pengetua cemerlang, pengetua serta guru besar, yang dihormati penceramah kita yang sudi hadir pada malam ini, Tuan Haji Hamid bin Awang, rakan-rakan guru sekalian, tidak kiralah daripada daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Pitas, Kota Marudu dan juga daripada PPD yang lainnya, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Bagi memberkati perkongsian ilmu kita pada malam ini, eloklah kita mulakan dulu dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Semoga majlis ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Junaina Jamaluddin selaku moderator anda pada malam ini, juga selaku penyelaras untuk Karnival Inovasi dan Kajian Tindakan peringkat PPD Sandakan, mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke Sembang Berisi Siri 2 bersama Tuan Haji Hamid Awang, pensyarah cemerlang DG54 daripada Kolej Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam Sandakan, yang akan menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Sumbangan Inovasi dalam Membantu Laluan Kecemerlangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Sebelum itu, sukacita saya membacakan biodata penceramah kita pada malam ini. Izinkan saya ya. Tuan Haji Hamid bin Awang berpengalaman dalam mengajar selama 22 tahun di SM St. Mary Sandakan daripada tahun 1999 hingga 2015, dan seterusnya menyambung karier beliau di Kolej Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam daripada 2015 sehinggalah kini. Pengalaman beliau sebagai guru cemerlang bermula daripada 2008 untuk subjek pengajian am DG44 sehinggalah ke 2013, seterusnya DG48 daripada 2013 ke 2017 dan seterusnya DG52 daripada 2017 hingga 2021, dan juga tahniah untuk yang DG54 ini daripada 2021 sehinggalah kini. Tahniah ya Tuan Haji. Okey. Pengalaman beliau di dalam inovasi, saya bacakan daripada tahun 2019 dahulu, telah meraih pingat gangsa dalam History Story Sketch and Match Pendidik 4.0 Pereka Pengalaman Pembelajaran Bermakna. 2020 pada tahun 2020 beliau mendapat pingat perak pada 3 pertandingan, iaitu Puka 2.0 Puzzle Karangan, itu pertandingan inovasi peringkat negeri Zon Sandakan. Seterusnya Sesiku Kulat Method Bracket and Circle,
improve the skills of analyzing communication data transfer in general studies amongst Datuk Pangeran Gapang Form 6 college students. Seterusnya pada tahun 2020 juga Innovation Competition 2020 Learning Resources Festival organized by International Medical University. Untuk tahun 2021 pula meraih tempat kedua iaitu dalam anugerah guru inovatif lepasan menengah sempena Hari Guru Negeri Sabah dan seterusnya anugerah guru inovatif sekolah menengah juga pada Hari Guru semasa Hari Guru daerah Sandakan. Seterusnya mendapat pingat emas untuk sesiku kulat dalam Karnival Inovasi Zon Pantai Timur Aizonti 2021. Sesiku kulat ini juga mendapat anugerah khas juri pendidikan sekolah menengah Karnival Inovasi Zon Pantai Timur Aizonti 2021 dan juga anugerah platinum ya. Untuk sesiku kulat ini juga mendapat anugerah platinum untuk pertandingan poster digital. Okey. Dalam tahun 2022 pula beliau meraih pingat emas dalam pertandingan poster digital Kolokium Pendidikan dan Inovasi Kebangsaan tahun 2022 Anjuran Muafakat Guru Cemerlang Selangor dan juga pingat emas dalam pertandingan Inovasi Kolokium Pendidikan dan Inovasi Kebangsaan tahun 2022. Maksudnya ini baru ya Tuan? Okey. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan pelantar Google Meet ini kepada penceramah kita Tuan Haji Amit bin Awang. Dipersilakan Tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan moderator ya, Dr. Junaina, wakil daripada PPD Sandakan. Seterusnya kepada barisan-barisan pegawai-pegawai daripada PPD Sandakan, peserta-peserta yang mengikuti sembang santai ya malam ni, sembang berisi kita sempena Karnival Inovasi dan Kajian Tindakan PPD Sandakan, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi memandangkan bunyinya pun ialah sembang santai, sembang berisi. Jadi saya minta supaya malam ni kita sembang santai-santai sajalah. Jangan terlalu formal dan jangan terlampau ketat sangat. Jadi ada apa-apa soalan, ada rasa-rasa mau ditanya, you can stop me anytime dan terus boleh diajukan soalan. Jangan tunggu di penghujung nanti jadi tawar dan jadi lupa. Okey. Jadi malam ini saya hanya bukan berniat untuk mengajar tuan-tuan dan puan-puan, cuma konsep sharing sahaja. Jadi sebab itu saya kata kalau mungkin tuan-tuan terlintas di fikiran ada soalannya ke yang berhubung dengan apa yang saya katakan pada waktu itu, terus boleh ditanyakan on your mic dan terus tanyalah ya. Jangan tunggu. Jadi kita ada interaksi dua hala di situ, mungkin jadi lebih menarik untuk kita bincangkan secara santai. Okey, izinkan saya untuk share skrin saya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak skrin saya? Boleh? Okey, baik. Sekali lagi saya perkenalkan diri saya, mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ada yang baru mengenali. Okey, saya perkenalkan nama saya Amit bin Awang. Saya currently memegang jawatan khas untuk penyandang guru cemerlang di College Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam Sandakan Sabah. Jadi siapa yang mungkin baru kenal atau sampai di Sandakan, sekolah ini terletak di Batu 1.5, Jalan Maktab Perguruan yang lama, Maktab Perguruan Sandakan yang lama.
Ya, jadi sudi-sudilah untuk datang, mana tahu mau berkongsi pengalaman ya, dan juga kita sharing satu sama lain lah. Okey, jadi sebelum saya pergi kepada slot yang seterusnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih ya kepada Tuan Azmi Ahmad sebab memberi keizinan saya untuk pakai sedikit maklumat berkaitan dengan bahan-bahan beliau yang telah disampaikan dalam siri-siri sebelum ini. Jadi saya ambil beberapa petikan-petikan itu dan saya masukkan di dalam presentation ini juga mengikut sedikit pengubahsuaian. So apa itu inovasi? So kalau kita baca itu inovasi itu banyak ceritanya lah. Tapi inovasi yang paling simple pada pendapat saya adalah satu teknik ataupun satu kaedah ataupun satu bahan, paling senang. Satu bahan yang dibuat untuk atau yang dibikin untuk menyenangkan kerja seorang guru mengatasi isu-isu pembelajaran di dalam kelas. Itulah simple saja. You do something, sama ada benda itu dalam bentuk maujud ataupun dalam bentuk kaedah, dalam bentuk teknik, supaya kesemua itu, teknik, kaedah dan bahan yang kita buat tadi, bahan maujud tadi, dapat membantu, dapat menyenangkan, dapat menyelesaikan masalah-masalah PDP tuan-tuan. Okey, jadi dalam isu-isu yang pernah saya jumpa, ada orang dia cuba buat inovasi tanpa isu. Tiada isu, tapi dia mau buat inovasi sebab mungkin dia mau terlibat dengan pertandingan, soever, dia mau masuk satu pertandingan competition, tapi dia tidak bermula dengan satu permasalahan isu dalam kelas. So, dia cuba membuat. So, benda-benda ni akan menyebabkan dia akan stuck somewhere sebab dia tidak begitu genuine untuk menyelesaikan masalah di dalam bilik darjah. So, it should come first dengan satu bentuk isu, satu masalah dulu. Kita jumpa masalah itu, barulah kita boleh temui inovasi itu. Okey, jadi dia tidak boleh dibuat-buat, dia tidak boleh dibikin-bikin ataupun semata-mata untuk menghadiri satu pertandingan. Ya, kalau kita cuba buat, you akan stuck di pertengahan jalan nanti sebab benda itu tidak genuine dan tidak dapat menyelesaikan apa sebenarnya yang kita cuba atasi di situ. Okey. Okey, jadi ini adalah sedikit format dan laporan penulisan yang saya ambil juga daripada Tuan Azmi Ahmad. Satu daripada bentuk laporan penulisan inovasi ya, yang di sini ada lebih kurang 8. Perhatikan dia mempunyai persamaan-persamaan dengan versi-versi atau format-format penulisan laporan inovasi yang lain, tetapi juga ada sedikit perbezaan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, satu daripada tuan-tuan dan puan-puan ingat, jika puan-puan dan tuan-puan ikut satu pertandingan inovasi, jadi baca dia punya kategori pertandingan tu, kriterianya, dia punya formatnya, apa kehendaknya, ciri-cirinya akan berlainan satu sama lain. Dia tidak boleh pukul rata semua sama. Mungkin the basic thing ada di sana, tetapi ada perkara-perkara lain yang perlu diberi perhatian. Okey, kita of course kita ada tajuk inovasi yang mungkin sedikit yang saya boleh nyatakan di sini ialah tajuk inovasi itu sesuatu yang very catchy. Pada tahun-tahun sebelum ni saya pergi kepada beberapa kursus, dia kata tajuk inovasi ni biar jangan yang biasa-biasa. Tak mau yang simple, bukan simple, tidak mau yang ala dengar pun tak menarik sudah. Jadi you have to create satu bentuk tajuk inovasi yang dengar, apa itu Jadi orang akan trigger benda tu, macam menarik pula, apa yang dia buat Jadi bila ada persoalan-persoalan macam tu, maka tajuk inovasi itu boleh meningkatkan query orang terhadap apa yang dia buat sebenarnya. Okay, nanti saya akan tunjukkan dengan contoh-contoh yang saya ada. Okay, you have to prepare sedikit sinopsis macam satu abstract. Ya, apa dia inovasi you, apa yang dia kelompok yang mana, apa penyelesaian masalah, mungkin ada itu sinopsis yang ini. Objektif pula ada daripadanya
objektif itu boleh pecah kepada dua, objektif khusus dan objektif umum. Bergantung kepada sasaran pelajar-pelajar tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Okey, sedikit latar belakang apa yang berlaku sebelum inovasi itu dijalankan, dan seperti mana saya kata tadi, isu atau masalah berkaitan dengan inovasi itu dilaksanakan perlu terang, perlu jelas, dan begitu juga dengan huraian-huraian. Okey, itu adalah satu versi, ya. Versi yang lain pula, ini saya ambil daripada Tuan Azmi juga. Okey, kita masih ada tajuk, kita masih ada sinopsis, bahan apa semua, tetapi apa yang tidak ada di perkara yang pertama tadi atau laporan yang pertama tadi adalah perkara yang ke-10. Ya, berkaitan dengan perbelanjaan untuk menghasilkan inovasi. Ya, itu yang saya kata tadi, laporan dan format penulisan inovasi itu berubah-ubah. Ya, di sini yang ke-10 ini saya highlightkan perbelanjaan, the cheaper atau paling murah you hasilkan bahan inovasi itu, the better. Itu yang ni, yang diorang nak tengok bagaimana penghasilan satu-satu inovasi sama ada dalam bentuk maujud ataupun teknik itu akan dapat menyelesaikan dengan kos yang paling minima, paling rendah. Ya, jadi dia tidak memakan satu jumlah yang besar. Contohnya kita nak buat alat-alat yang canggih, yang begitu sophisticated dan akhirnya kosnya juga meningkat. Jadi itu mungkin dari segi cost efficiency tidak begitu membantu kepada inovasi itu sendiri. Dan apa yang saya boleh katakan, sharing sedikit, banyak ada beberapa inovasi yang dihasilkan di sini merupakan daripada hasil-hasil bahan buangan, recycle, reusable punya benda. Itu mungkin boleh menjadi satu daya tarikan kita dapat mengurangkan kos dan sebenarnya kita pakai kaedah-kaedah 3R, reusable, recycle barang-barangnya itu untuk menjadikan bahan-bahan inovasi, ya, dan memberi banyak kelebihan kepada kita. Okey, dan yang ketiga adalah versi yang ini. Versi yang ini saya rasa lebih kurang versi-versi yang pertama dan kedua tadi. Ada tajuk-tajuk yang menarik, yang very catchy, yang begitu trigger kita punya inquiry. Sinopsis itu yang mengandungi prosesnya, yang mengandungi kelebihan-kelebihannya, bagaimana dia diguna pakai, begitu juga dengan latar belakang berkaitan dengan inovasi sebelum dan selepas dipakai, ya, bagaimana huraian dapatan inovasi kita boleh membantu dan mengatasi masalah-masalah ini, dan seterusnya kepada penjelasan-penjelasan penggunaan inovasi itu. So ini adalah merupakan beberapa versi yang saya ambil dan saya cuba buat banding beza supaya tuan-tuan dan puan-puan lihat sendiri bahawa secara konsep inovasi itu mempunyai persamaan dan sedikit perbezaan di dalam beberapa versi-versi inovasi yang sedia ada. Ya, jadi tidak ada benda yang betul, tidak ada benda yang salah berkaitan dengan inovasi ini, selagi mana the basic thing berkaitan dengan inovasi itu dijawab dan dilaksanakan. Okey, setakat di situ tuan-tuan dan puan-puan, okey, boleh follow saya. Bagi respon lah, mungkin taib ke ataupun mungkin ada yang mau bertanya ke, mungkin boleh teruskan. Okey? Okey tuan, okey. Okey, baik. Okey, seterusnya bagi mereka yang berminat untuk berkecimpung dengan inovasi ini, saya ambil bahan ini pun daripada Tuan Azmi juga, sebab Tuan Azmi banyak terlibat dengan pertandingan-pertandingan inovasi. Ya, jadi sedikit yang saya jumpa di sini saya ambil, dan ini terima kasih kredit kepada Tuan Azmi Ahmad. Ini antara perkara-perkara yang kita lalui, ya. Bila satu-satu inovasi dipertandingkan, maka dia mengambil kira kreativiti, ya, kesignifikanan ataupun kecekapan, replicability. Replicability maksudnya bagaimana satu-satu inovasi itu dicipta, dibuat, dan bagaimana dia boleh diguna pakai oleh subjek-subjek selain daripada subjek-subjek kita. Boleh ke tidak kalau saya pakai ini dalam pengajian am, adakah inovasi yang sama boleh di-apply ke dalam subjek-subjek bahasa Melayu, matematik, sejarah dan so on so forth.
Jika itu ada kemampuan inovasi itu boleh mencapai atau merentas kurikulum dan subjek itu, maka itu kita panggil sebagai replicability, ya, kebolehan untuk diguna pakai dan diubah suai di dalam subjek yang lain. Okey, keberkesanan kos telah saya terangkan tadi di dalam jenis inovasi yang kedua, dan potensi pelaksanaan itu bagaimana dia praktikal atau tidak. Ya, ada orang yang saya cakap tadi dia cuba buat inovasi itu tanpa ada isu. Jadi bila dia tidak merujuk kepada isu atau sasaran yang sebenar, bahan yang dia pakai mungkin tidak begitu menjadi dengan sesetengah kelompok. Sasaran-sasaran yang mengguna pakai inovasi itu bagi sekelompok pelajar yang lain mungkin tidak begitu sesuai, ataupun dia merumitkan kepada penyelesaian masalah yang sedia ada. Jadi ini yang saya katakan tadi, sebenarnya bila kita bercakap tentang inovasi ini, dia tidak boleh diguna pakai untuk sasaran yang bukan dalam tujuan inovasi itu diadakan. Ya, jadi kalau saya buat satu-satu isu, mempunyai isu dengan satu kelompok pelajar, saya buat inovasi ini untuk kelompok pelajar itu, dia tidak, kemungkinan besar sasaran saya untuk kelompok kumpulan yang lain tidak sama. Jadi saya cuba pakai, untuk budak ni saya pakai macam ni. Ini inovasi saya. Tiba-tiba saya pakai untuk budak yang lain, budak itu tidak ada masalah seperti mana budak saya yang pertama tadi. Jadi ada kemungkinan inovasi itu boleh gagal ataupun boleh menyebabkan lebih kerumitan, lebih merumit, menyulitkan penyelesaian masalah itu tadi. Jadi dia tidak ada potensi dari segi apa nama kita panggil, untuk semua jenis sasaran yang dibawa. Ya. Okey, baik. Ini adalah skor rubliknya. Jadi ini tuan-tuan dan puan boleh tengok seketika dan boleh dilihatlah, ya. Okey, now sekarang saya bercerita tentang sharing saya, ya, sharing yang sebenar saya lah. Okey. Jadi yang tadi itu secara theoretical, what is innovation, apa yang ada dalam inovasi dan so on so forth. Sekarang ni adalah apa yang telah saya lalui dan saya ada beberapa di sini, ya. Ini sharing saya lah. Yang pertama, dalam beberapa tahun ini saya telah membuat bersama-sama dengan beberapa rakan juga, ya. Macam Puka, saya ada kawan yang bersama-sama dengan saya membuat benda ini, Puan Hasina Othman, dia bersama-sama dengan saya menyelesaikan isu ini, kita crack the puzzle sehingga kita boleh mendapatkan satu idea ini. Ya, dan saya bawa untuk kajian di dalam kelas saya dan dia bawa dalam kajian kelas dia dan kita kembangkan mengikut kepada sasaran masing-masing. Ingatlah, mungkin dua kelas itu mempunyai dua sasaran yang berbeza. Jadi kita mungkin tengok level budak, tahap kecerdasan pelbagai pelajar. Mungkin tidak kata bahawa satu inovasi boleh for all student. Tidak. Jadi kita tengok kecerdasan pelajar itu sendiri. Okey, yang kedua saya ingin perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang dipanggil sebagai sesiku kulat. Ya, nanti kita akan pergi lebih mendalam tentang ini. Sesiku kulat ini, jadi bila saya bentangkan perkara ini di Konvensyen Guru Cemerlang Kebangsaan tahun 2020, saya tidak ceritakan pada awalnya daripada awal sehingga habis. Apa itu sesiku kulat? Saya hanya menyebut sesiku kulat dan di akhirnya dalam question and answer ada orang tanya, dan Tuan, di mana signifikannya perkataan sesiku kulat? Barulah saya jawab, sesiku itu adalah merupakan bentuk pembaris dan kulat itu pula adalah daripada dua perkataan, iaitu dikurung dan dibulat. So this is the type of name yang selalu kita main, kita brainstorming, kita cari sehingga boleh menghasilkan satu nama-nama yang pelik, nama-nama yang catchy dan nama-nama yang kita rasa, it give you a great idea. Okey. Okey, dan yang ketiga adalah Khalid. Khalid ini siapa kawan-kawan yang berbangsa dusun, mungkin atau Kadazan. Khalid ini merupakan daripada nama tempatan yang dipanggil sebagai perisai. Jadi saya suka buat study sikit, tanya kawan-kawan sikit, buat brainstorming sikit, dan jangan cari nama-nama yang biasa, cari nama-nama yang ada macam apa itu, apa ini, dan question makes you think.
Jadi ini yang semuanya menyebabkan inovasi-inovasi itu nampak lebih menarik. Okey. Okey, setakat di situ. Okey, saya perlukan respon daripada kawan-kawan. Adakah boleh diikuti, difahami ataupun ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Silakan. Silakan kalau ada soalan. Ya, silakan. Tidak perlu sampai di penghujung lah ya. Kita santai-santai saja kan? Okey. Saya ada satu soalan Tuan. Pernah Ya. ada cikgu bertanya, perlukah inovasi tu yang super? Maksudnya kita kena guna ICT, kita kena guna Minecraft, macam Oh. AR untuk buat inovasi tu. Dan kadang-kadang Okey. kan cikgu-cikgu ni dia tidak tahu macam mana memula. Okey. Baik. Terima kasih Puan Jun, Dr. Jun. Itulah menjadi masalah kepada kawan-kawan ya, sebelum diorang mau start ya untuk memulakan inovasi, diorang selalu ada salah tangkapan berkaitan dengan inovasi ni. Inovasi mesti something yang canggih, mesti selalu yang menggunakan Minecraft, mesti ada ICT mesti ni. Actually perkara-perkara itu sebenarnya tidak perlu. Seperti mana merujuk kepada inovasi tadi, inovasi ini adalah daripada penekanan apa dia isu yang berlaku dalam kalangan sasaran kita, selalunya pada pelajar kita, bagaimana kita mau selesaikan dia. So, inovasi ini sebenarnya something yang very simple. Dia sebenarnya adalah satu bahan atau satu teknik, satu kaedah yang bagaimana dia crack the issue. Apa yang dia boleh selesaikan. So, kalau hanya dengan satu benang, dia boleh menyelesaikan masalah itu, saya rasa itu sudah memadai. Dia tidak perlu bahan-bahan yang canggih, bahan-bahan yang sophisticated ya. Jadi kawan-kawan pun rasa macam sangat risau. Oh, macam mana aku nak buat inovasi kalau taraf dia begitu. Dia tengok yang sudah tahap-tahap yang gaban punya inovasi. Jangan. Jadi benda yang kita nak buat di sini, yang saya nak share ni adalah benda-benda yang very simple, yang very light, yang hanya untuk tuan-tuan dan puan-puan pakai, dia boleh membantu dalam kelas itu. Okey, mungkin sekejap lagi mungkin tuan-tuan akan boleh nampak apa yang saya ceritakan ini ya. Okey, baik. Izinkan saya meneruskan ya. So ini adalah merupakan garis masa di mana sejarahnya saya mula menceburi inovasi ini. Saya macam tuan-tuan dan puan-puan juga dulu. Ya, saya berkhidmat tahun 1999, zero innovations, tidak ada apa-apa inovasi. Jadi satu hari ada sahabat saya yang sekarang bergelar doktor, Dr. Nazri Abdul Rahman, dia form a group untuk buat inovasi dan kita start dengan itu di SM St. Mary's Sandakan. Ya, so dia masih berkaitan dengan mata pelajaran pengajian AM yang disebut sebagai gelombang maklumat. So very simple, satu kaedah untuk menyebarluaskan maklumat pengajian AM itu di dalam kelas, di library, di koridor-koridor sepanjang kita berjalan ke kantin, kita pergi ke dekat-dekat luar ada papan-papan kenyataan. It's just a very simple technique, ya. Maklumat ditampalkan mengikut kepada tema. Kalau tahun baru Cina, satu minggu tu everything yang ditampalkan di sekolah, di semua tempat is about Chinese New Year. Dari segi budayanya, dari segi tanglongnya, dari segi warnanya, everything which is significant dengan tema itu. Jadi lepas tu kalau pada hari kemerdekaan pula, bertukar pula wajah sekolah tu dengan gelombang maklumat yang bertemakan hari kemerdekaan. Sejarahnya, bendera ke whatsoever. So benda itu seolah-olah memberi maklumat yang relevan, yang signifikan dengan tema-tema yang disediakan. Tetapi cuma ada sedikit banyak kerja dan melibatkan warga sekolah lah. Okey. Dan apabila itu selesai, nanti saya akan tunjukkan apa pencapaian-pencapaian dia. Saya mula bergerak secara solo di dalam mata pelajaran sejarah, yang pada ketika itu saya mengajar mata pelajaran sejarah. So saya mencuba-cuba buat satu inovasi yang saya panggil sebagai inovasi History Alive. Ini
idea ini wujud dan tercetus semasa saya melihat Museum Alive. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok siapa nama bukan Ben Affleck, I'm not sure, lupa sudah saya dengan aktornya, yang museum itu boleh hidup pada waktu malam. Tuan-tuan dan puan ada tengok wayang tu yang pakai apa emas kah, yang Firaun punya tablet tu kan? Jadi semua boleh hidup. So tiba-tiba saya kata, saya boleh buat benda ni. So History Alive ni saya ceritakan tentang penentangan orang-orang Melayu terhadap Inggeris di setiap negeri di semenanjung Malaysia. Saya jadikan dia lakonan dan saya jadikan dia something yang bukan berteraskan kepada buku teks semata-mata. So saya ikut pertandingan tu. Ya, nampak macam bodoh-bodoh sajalah, tapi dia memberi satu pendedahan awal kepada saya untuk membuat inovasi ini. Okay, kemudian ada Bangau Bangau yang saya sebutkan singkatannya sebagai Bob 2010, kemudian ada E-Speed Cylinder tahun 2017, kemudian ada Puka yang saya sebutkan tadi ialah puzzle karangan tahun 2018, kaedah dan teknik menulis karangan, Sesiku Kulat pada tahun 2019 dan Kolit tahun 2020. Ini adalah merupakan garis masa yang melibatkan pembabitan saya di awal-awal inovasi masa saya mula-mula berkecimpung dan seterusnya duduk di dalam Guru Cemerlang itu. Okey, di sini juga saya ingin share dengan kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan sedikit pencapaian yang telah dilalui sepanjang tempoh itu. Yang terbaik itu ialah Sesiku Kulat lah, ya, telah sampai ke peringkat antarabangsa dan juga telah memenangi peringkat silver, ya. Ada 2 pertandingan international yang saya ikut pada ketika itu. Dan jangan risau, namanya mungkin international tapi ada ketikanya setengah-setengah international itu boleh disampaikan dalam bahasa Melayu. Jangan tuan-tuan buka international mesti cakap bahasa Inggeris ni, tidak. Ada yang cakap bahasa Melayu dan ada cakap bahasa Inggeris, dan ada yang minta dalam penulisan bahasa Melayu dan ada yang minta dalam penulisan bahasa Inggeris. So you have to understand, mungkin ada syarat-syarat yang tertentu. Kalau rasanya boleh diikuti dengan syarat yang lebih mudah, mungkin kita boleh ikutilah. Jangan risau, semua ini kita boleh tanya dengan penganjur sama ada boleh atau tidak. Dan bagaimana tuan-tuan dan puan melihat Sesiku Kulat itu berevolusi, ya. Satu inovasi itu apabila dijadikan penambahbaikan cycle yang kedua dan ketiga dalam kajian-kajian berikutnya, dan saya telah menambah baik Sesiku Kulat itu dengan satu penambahan yang baru, iaitu dengan nama Sesiku Kulat I Boleh Pasti A, dan telah memenangi emas di peringkat kebangsaan di bawah anjuran Majlis Guru Cemerlang Selangor baru-baru ini. Okey, jadi jangan tuan-tuan perempuan, tahun-tahun saya mau buat inovasi, tahun-tahun saya nak buat inovasi. Tidak, dia tidak bermaksud begitu. Tuan-tuan dan perempuan boleh tambah baik inovasi yang sedia ada. Dia mungkin boleh jadi Sesiku Kulat 2.0, 3.0, 4.0, boleh dengan memberi sedikit kekuatan ataupun penambahbaikan dalam hal-hal tertentu ataupun bidang-bidang tertentu. Dan of course ada orang tanya dengan saya, boleh ke satu-satu inovasi itu dipertandingkan banyak kali? Okey, actually kalau kita lihat kepada bentuk-bentuk pertandingan itu, dia ada syarat-syarat tertentu. Jadi kita follow saja syarat-syarat itu, sama ada syarat-syarat itu dipublishkan mengikut proceeding atau tidak. Kalau sudah diproceedingkan, maksudnya kita kena tambah baik dan kita ubah sesuai untuk menjadi satu lagi bentuk penulisan yang lain. Kalau tidak, dianggap sebagai ciplak lah. Okey, baik. Okay, now ini adalah bentuk inovasi yang pertama saya ingin terangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang cakap tadi kan, Dr. Jun tanya tadi, perlukah yang canggih-canggih, sophisticated? Perlukah yang ada teknologi? Tidak. Ini adalah satu inovasi yang saya bersama dengan rakan saya, Hasina Othman, kami sambil-sambil duduk cerita-cerita begitu. Tiba-tiba kami cakap, macam mana menyelesaikan masalah karangan pelajar ini, ya? Kan macam tidak boleh mengenal pasti idea dan mengenal pasti huraian. Simple as that saja. Jadi bila kami cakap, apa kata kita ambil satu bentuk karangan, kita cerai-ceraikan dia, kita potong-potong dia menjadi cebisan-cebisan kertas,
Dan kita kasih campur-campur dia dan kita buat aktiviti itu bersama dan dinamakan sebagai puzzle karangan. Maka terhasillah satu aktiviti kaedah menulis karangan menggunakan puzzle karangan ataupun dipanggil sebagai puka. Very simple. So all you have to do is just print, koyak, potong pakai pemotong atau pakai pisau itu saja, campur, kira berapa banyak, masukkan dalam sampul paket. Setiap kalau ada satu kumpulan tu ada 5 orang pelajar, 30 orang pelajar, 6 kumpulan, setiap paket sama. Ada 30 cebisan kertas di dalam tu. Lepas tu kasih timing dia, okey, 20 minit cari mana idea, mana huraian. Kasih gam, bentang. Lepas tu kita bawa pertandingan untuk diorang. Kan nampak lebih menarik, jadi pelajar-pelajar akan lebih gembira, akan hands on dan PDPC akan alive. PAK 21 telah dipersembahkan melalui gabungan-gabungan dan elemen-elemen kerjasama di antara murid dengan murid dan murid dengan bahan. Very interesting. Itu akan menjadi satu perkara yang mungkin tuan-tuan boleh fikirkan. Nampak very simple, cost tidak tinggi, hanyalah printing bahan-bahan ini saja. Okey, baik. Dan ini yang pelajar-pelajar buatlah. Sesudah mereka cari mana idea, mana dia punya huraian, dia gabung, lekat atas kertas, kita bagi dia kumpulan yang paling cepat dan paling banyak betul, kita bagilah dia coklat. Ini budak-budak form 6 saya. Ya, dia dapat coklat Cadbury pun dia gembira sudah. Hati sudah bergembira dan dengan senyuman dapat sekeping coklat. Bahagi dengan 5 orang. But the fun is budak itu sangat gembira semasa melakukan aktiviti itu. Dan you can get some respon. Macam mana hari ini punya aktiviti? So bagi diorang satu form, bagi diorang isi. Dan benda ini boleh dijadikan sebagai laporan penulisan di dalam hasil inovasi ataupun kajian tindakan tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Baik. Habis satu. Okey, ada soalan berkaitan dengan itu. Silakan. Ada? Saya tidak nampak mesej, jadi saya perlukan tuan-tuan dan puan mungkin menyuarakan secara lisan ataupun mungkin ada yang wakil mau bertanyakan. Assalamualaikum Cik Hamid, Kak Mas ni. Waalaikumsalam, ya. Okey, Kak Mas nak tanya, berkaitan dengan puka ni, puzzle karangan. Ya. Okey, selalunya Cikgu Hamid lakukan proses puzzling ni, okey, untuk setiap kelas. Berapa sesi Cikgu Hamid buat? Berapa sesi yang Cikgu Hamid buat? Oh, berapa sesi? Dua waktu. Okay. Dua waktu. Satu waktu 40 minit. So, dua waktu saya ada lebih kurang 80 minit. Jadi kemudian lepas diorang buat puka ni, apa aktiviti selanjutnya? Menulis karangan. Jadi the same karangan, the same topik ataupun yes, ya, maksudnya bila diorang sudah habis aktiviti menggabung mengani, the next stage ialah diorang boleh menulis idea-idea yang telah betul tu, maka mereka akan menulis satu karangan penuh berdasarkan kepada aktiviti tadi. Ya, betul. Maknanya inovasi tadi tu bukannya mereka menyusun karangan penuh. Mereka cuma menyusun macam thesis statement, kemudian topic sentences, macam tu. Betul. The point saja ya? Ya, betul. Okey, faham. Sebab kenapa Kak Mas benda ini berlaku? Sebab isunya, jadi berbalik kepada isunya apa? Isunya pelajar saya gagal untuk menekankan mana idea, mana huraian. Dia tak tahu. Jadi saya pun fikir macam mana. Jadi dalam isu-isu karangan pengajian am, jika pelajar gagal untuk memberi penekanan kepada idea, maka huraiannya totally akan ditolak, reject. Jadi sebab itu saya nak pelajar ni ada kemahiran. Okay, all this cebisan yang you cari, mana yang you akan dapat dia sebagai idea-idea utama. So if they manage untuk mengidentifikan atau mengenal pasti idea itu dengan jelas, saya rasa yang lain-lain akan settle dengan baiklah.
Itu saya punya main concern. Okay. Congratulations Cikgu Amin. It's a good idea. Okay, terima kasih Kak Mas. Alright. Saya tak tahu pula orang-orang daripada jauh ada dalam ni. Ada. Ni betul-betul tengok dalam group. Itulah sepatutnya kena beritahu awal tu. Ramai lagi boleh join. Okay. Continue. Okay Kak Mas. Okay, baik. Okay, yang pertama. So itu adalah Kak Khalifah Mastura tadi datang daripada Kolej Matrikulasi Kedah Kak Mas? Kejuruteraan Kedah tu. Kejuruteraan Kedah. Kita punya guru cemerlang 54 ya. Pensyarah cemerlang 54. Okey, baik. Jadi itu adalah sedikit maklumat berkaitan dengan inovasi yang pertama. Okey? Baik. Seterusnya kita pergi kepada inovasi saya yang kedua. Inovasi yang kedua, inovasi ini banyak diimprovise, ditambah baik sehingga dia menjadi yang terkini itu sesiku kelat plus I boleh pastiin tadi. So ini adalah bermula dengan inovasi ini. So isu di sini berkaitan dengan inovasi ini adalah berkaitan dengan semester 3 pengajian AM menjawab statistik berkaitan dengan nombor-nombor. So pada ketika ini saya berjumpa dengan satu kumpulan pelajar yang merupakan pelajar second intake di dalam STPM. STPM ni dia ada first intake, second intake. So saya dibagi satu kumpulan ini, so saya dapati dari segi kemahirannya pelajar-pelajar ini dari segi nombor, mereka ini ada sedikit masalah. Jadi bila mereka ada masalah, mereka tidak tahu membezakan nombor itu meningkat, menurun, dia tidak nampak. Jadi apa yang saya fikirkan, saya cuba memberi satu fokus kepada barisan-barisan nombor ni secara lajur menegak atau lajur melintang dengan memberi penekanan terhadap kepada dua bentuk pola. Siapa yang pernah belajar tingkatan 6, pola perubahan atau pola banding. So saya lihat keadaan ini dapat mengurangkan error atau mengurangkan kecuaian bagi pelajar-pelajar yang tidak ada masalah dari segi nombor ini. Okay? So saya namakan dia sebagai sesiku kulat. So ini adalah beberapa keping gambar berkaitan dengan prosedur dan proses perjalanan sesiku kulat itu. So this is sekali lagi saya menjawab soalan Dr. Jun. Is it a very sophisticated one? No. Adakah dia mahal? Tidak. Adakah dia canggih? Tak tahulah, tapi saya rasa tidak canggih pun. Saya ambil daripada buangan plastik fail yang di hadapan cover plastik di depan tu, daripada plastik putih, dan saya masukkan dalam tu ada dua plastik yang berwarna, sama ada dia berwarna kuning dan berwarna pink ini. Saya masukkan dia, saya potong supaya saya boleh tolak dan tarik benda itu, dan tuan-tuan dan puan-puan nampak. Jadi kalau saya nak suruh budak, okey sekarang kita baca apakah jenis makanan. So budak akan fokus kepada area yang dalam warna itu saja. Itu maksudnya dikurungkan. Jadi kalau saya kata, okey apa jenis bahan makanan? So budak tak payah tengok sini. Dia akan tengok, oh ada daging, ada hasil tenusu, oh berapa nombornya untuk sekian tahun. Dia akan fokus for one particular space, one particular tempat. Dia tidak perlu tengok benda lain. So yang warna pink ni pula akan berjalan daripada kiri ke kanan. Saya tengok, okay, this number is 223. So kalau saya gerakkan pink ini ke sini, saya tanya dengan dia, 223 dengan 226, adakah nombor itu meningkat atau menurun? So pelajar kata, oh meningkat cikgu. Oh, so dia akan tahu bahawa nombor itu diberi fokus untuk pola perubahan. A very simple one. Tetapi simple one pun ada pelajar yang tidak boleh nampak kalau tanpa alat ini. Jadi dia sekurang-kurangnya membantu pelajar saya yang mempunyai proses rambang mata dari segi nombor-nombor ini supaya lebih fokus. Fokus kepada nombor-nombor yang di dalam warna-warna itu. So dia dapat menyelesaikan satu masalah, dan berapa harganya? Free of charge kalau saya ambil file-file yang terbuang di store. Kalau mau buat yang baru, saya kata tidak lebih daripada 50 sen. So a very simple one. Ya, jadi tuan-tuan dan puan tidak perlu risau. Nak buat inovasi ni, oh mesti yang
yang hebat, mesti yang ini mesti mau ada teknologi, tidak perlu. Ya, ini yang saya buat dan saya telah laksanakan. Okay, so it comes with this lah. So kalau saya kata saya nak gunakan nombor itu secara melintang, saya tukar, saya ubah positions sesiku kulat tu, maka dia menjadi pola perbandingan. Kalau saya buat dia daripada kiri dan kanan, dia akan menjadi pola perubahan. As simple as that. Ya, jadi jangan fikir yang susah-susah, takut sangat dengan inovasi, mau yang buat canggih-canggih, yang lawak-lawak, tidak perlu. Ini lembek-lembek saja dan telah dibawa ke peringkat antarabangsa. Okey, baik. Setakat di situ, tuan-tuan dan puan-puan, okey, give me penambahbaikan. Ada yang mau tambah, ada yang mau tanya, silakan. Kita break dulu di situ. Ada apa-apa soalan dari tuan-tuan dan puan-puan? Tuan, dalam chat box tu daripada Puan Nurmisa Saiman, adakah tempoh matang untuk suatu inovasi itu sebelum ianya boleh dipertandingkan? Itu soalan beliau. Satu perkara yang menjadi kesalahfahaman orang berkaitan dengan kajian tindakan dan juga inovasi, ya, tapi saya tidak mau sentuh dengan apa itu kajian tindakan. Inovasi ini bukannya kita buat dia mesti ada satu tempoh masa, ya. Mesti 3 bulan, cukup 4 bulan, 5 bulan baru dia jadi bagus. Tidak. Sebenarnya inovasi itu apa tujuan asalnya? Menyelesaikan isu kita. Jadi kalau kita buat satu benda itu dan benda itu berjaya untuk ke pertama kali, kedua kali, ketiga kali, maka laporan kita sudah pun menceritakan bahawa inovasi kita sebenarnya adalah satu alat yang membantu untuk memecahkan kebuntuan kita. Kan kita rasa, bila aku ajar budak ni, bertambah baguslah budak ni menjawab. Dia boleh jawab pula soalan ni sebab dia pakai alat itu ataupun menggunakan teknik itu. Selesai. Dia tidak perlu satu tempoh yang matang. 4 bulan kita mau tengok dia punya pergerakan. Bukan. Itu adalah kajian-kajian yang berbentuk konvensional ataupun berbentuk yang memerlukan data-data empirical. Yang ini tidak perlu. Kita hanya perlu tengok pelajar itu dan dia dapat menyelesaikan isu yang kita nyatakan dan kita rasakan menjadi isu kepada kita pada ketika itu dapat diselesaikan. Selesai. That's the end of the story. Ya, tidak perlu 4 bulan, tidak perlu 3 bulan and so on so forth. Ini adalah satu kesalahfahaman yang biasanya saya nampak dan saya pun sendiri pernah merasa benda itu. Perlu satu tempoh masa untuk melihat kematangan benda ini berjaya atau tidak. Salah. Okey? Baik. Tadi saya nampak ada tentang laporan penulisan. Laporan penulisan ini datang selepas fasa yang kedua. Kita tulis satu laporan berkaitan dengan apa yang kita laksanakan. Itu datang dengan laporan-laporan yang berbeza mengikut kepada apa yang tuan-tuan puan-puan belajar. Jadi simpelnya tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis apa dia tajuknya, apa dia punya objektif, bagaimana pelaksanaan. The most important is how you laksanakan benda tu. Ya, biar kalau you cakap dengan orang, pakai benda ni untuk buat benda ni, ini cara dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia boleh buat untuk kumpulan yang lain dan sama ada benda tu berjaya atau tidak, dia faham, itu cukup. Dan tengok apa hasilnya. It might works for them ataupun mungkin tidak. Sebab itu saya kata, teknik ataupun kaedah ataupun inovasi yang berbentuk maujud tidak semestinya satu terpakai untuk semua. Tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena guna trial and error jugalah. Ya? Okey, saya harap saya dapat menjawab. Satu lagi ni Tuan. Ya. Untuk penulisan juga, perlukah menggunakan ayat-ayat yang bombastik? Sebelum kita memberi laluan kepada Ustaz Nur Amzan, dia ada angkat tangan. Okey, baik. Bagi menulis laporan, tuan-tuan dan puan-puan rakan guru, terutama yang baru-baru berkecimpung dengan inovasi ni kan, kita jangan terlampau terikut-ikut dengan otai-otai. Kalau kita mau ikut apa yang otai buat, memang kecutlah kan. Semua rasa macam, bila masa aku mau nulis sampai tahapnya. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan saya yang baru, guru-guru yang baru, adalah tidak adil untuk membandingkan diri yang baru berhikmat 2-3 tahun nak jadi orang seperti Cikgu Hamid 20 tahun. Tidak adil. It's not fair at all. So, benda yang saya nak sebutkan di sini, yang saya share di sini adalah benda-benda yang very simple. You tulis ikut laporan, yang penting guna bahasa yang simple,
yang jelas dan mudah difahami. Orang baca you punya laporan, benda itu satu kali dapat. Selesai. Tak perlu bombastik betul. Ya, kita mau sharing bahan ini bukan untuk pertandingan, something yang meningkatkan amalan kita untuk peningkatan mata pelajaran dan menyelesaikan isu. Okey? Baik, silakan Tuan. Assalamualaikum Tuan. Saya mau Ya. bertanya, kalau kita mau melaksanakan inovasi, macam mana kita mau cari dia punya isu masalah? Sama ada by tajuk ataupun by topik ataupun subtopik atau sekecil-kecilnya pun bolehkah dijadikan inovasi? Macam 4.1, 4.2, mungkin 4.3 ada masalah di situ. Contoh. Adakah sekecil-kecil itu boleh dijadikan bahan inovasi ataupun dia kena ikut merangkumi satu tajuk? Okey, baik. Terima kasih Cikgu. Jadi saya setuju dengan Cikgu. Sebenarnya jawapan itu pun ada pada dia. Inovasi ini bukan semestinya kita mau ambil satu topik yang besar ataupun satu topik yang kecil. Tidak. Kalau tuan-tuan maupun nampak, saya mengajar 5.1.1. Bab itu tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh pelajar. Kan kita ada refleksi kan dalam PDP kan. Kita rasa, kenapa budak tak dapat topik ini ya? Padahal topik ini adalah paling senang ke atau paling senang dikuasai, tapi dia tak dapat melalui cara konvensional kita, melalui penerangan kita. So lepas tu, aku patut buat sesuatu. Then it is a innovation for you. You start thinking. Okay, untuk topik sekecil ini ataupun bab ini ataupun topik besar ini, whatsoever lah tuan-tuan ni, ada isunya di situ. Jadi isunya itu ialah pelajar tidak menguasai apa yang dibelajari. Jadi tuan-tuan maupun sudah start thinking, aku patut buat something, ada cara ini, aku mau kasih dia mudah. Sama ada cara itu dalam bentuk teknik, cara itu dalam bentuk benda maujud, itu yang tuan-tuan kena pikirkan. Dalam kaedah yang macam mana. Jadi persoalan topik itu besar, topik itu kecil, bergantung dengan refleksi harian tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan puan-puan rasa bahawa benda itu besar tapi tiada isu, no problem. Kalau tuan-tuan puan-puan mengajar satu benda kecil-kecil tapi di situlah bermasalah. Kalau buat ujian situlah semua gagal. Then you start thinking about isu di situ. Jadi isu ini bergantung kepada apakah penguasaannya di dalam topik-topik kecil, sangat-sangat kecil, subtopik, subtopik ataupun tema. Terpulang kepada tuan. Tuan, boleh kan tuan? Boleh. So, kalau dalam penulisan inovasi itu kertas dia, jadi kita terangkan di dalam objektif menerangkan sekecil-kecilnya lah permasalahan tersebut. Betul. Ya. Jadi kalau tidak nanti ada halangan, nanti saya boleh tunjukkan juga laporan-laporan penulisan saya. Ya. Ini saya buat sharing ini mungkin secara umum dulu di sini. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan setuju lagi, nanti kita boleh pergi kepada yang berbentuk penulisan laporan dia, insya-Allah ya. Okey. Baik, ini yang ketiga. So tuan puan-puan ni dan saya ingin ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, bukan bermaksud saya buat semua inovasi ini mesti dipertandingkan tuan-tuan dan puan-puan, tidak. Benda ini kadang-kadang it's pop up. Apa masalah dia? Yang ini yang ketiga ni pula collate atau perisai ini semasa saya ingin dipantau sebagai guru cemerlang di G54. Jadi pada ketika itu Nazir cakap dengan saya, cikgu kami nak memantau cikgu. Lepas tu saya kata, puan macam mana saya nak buat sekarang ni kan kita ada penjarakan sosial. Jadi mana boleh budak bersama-sama dekat-dekat apa semua kan. Jadi itu dia kata itu cikgu punya kreativiti. Dilontarkan balik kepada kita, so macam saya pun balik fikir macam mana nak buat ni ya. Kita nak buat PAK 21 tapi pada masa yang sama kita perlu ada penjarakan sosial. So tiba-tiba pula pop up, saya pergi ke photostat, kedai photostat kan, kalau di antara kita dengan orang photostat tu dia buat satu bidai tengah-tengah tu kan yang macam plastik itu, macam bank itu. Tiba-tiba saya kata bagus juga idenya. So saya improvisekan benda itu, maka saya jadikanlah dia collate. Jadi collate ini cikgu tengok di sini ada 4 penjuru sebab satu kumpulan tu saya buat 4, maka saya ambil
pipe PVC itu, saya pasang, saya cuba jaya, maka dia menjadi 4 penjuru begini dan di bawahnya ada satu ruang untuk dia pas. Dia bagi dengan kawan dia maklumat itu. So dia masih beraktiviti, tapi ada satu additional dengan Kolit ini. Jadi itu yang saya guna pakai semasa Nazir datang memantau dengan saya. Dan saya sebenarnya memenuhi aktiviti PAK pada 21 juga, dan pada masa yang sama saya menjaga SOP saya dengan para pelajar supaya tidak ada kemungkinan jangkitan COVID. Jadi saya menyelesaikan isu itu. Isu itu mungkin nampak very simple, tetapi kita mencari apa yang kita patut buat berkaitan dengan perkara itu. Ini saya ajar budak pakai dan saya kombinkan dengan PUKA tadi. Masa Nazir datang, kita buat karangan macam biasa, kita tukar-tukar maklumat juga, 1 kumpulan ada 4. Tapi pada masa sama saya jaga SOP saya. So inilah kejadiannya. Jadi pelajar masih happy dan masih rancak dengan PDPC berkaitan dengan PUKA, bertukar-tukar maklumat berkaitan dengan PUKA, dan pada masa sama mengawal diri daripada merebaknya COVID itu. Saya kena pantau dalam waktu-waktu COVID. Jadi inilah hasil dia, cikgu. Jadi ini perkara yang saya buat tetapi tidak dipertandingkan. Dia hanyalah merupakan satu improvisation kepada suasana dan situasinya pada ketika itu. Okey? Okey, baik. Sampai di situ, tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan? Ini namanya Kolit. Kolit ni bahasa Kadazan Dusun bermaksud perisai, pelindung. Mula-mula saya ambil nama The Shield. Tapi bila saya tanya dengan Tuan Azmi kata macam banyak sangatlah nama The Shield ni. Lepas tu dari segi replika nama tu macam nama wayang pula. Jadi dia kata cari nama lain lah. So saya pun cari lain, saya ambil nama tempatan. Orang Kadazan Dusun memanggil perisai itu sebagai Kolit. Maka lahirlah Kolit. Tapi tidak dipertandingkan tuan-tuan dan puan. Ini hanyalah merupakan satu inovasi yang dihasilkan, improvisation untuk menangani masalah COVID pada ketika itu. Itu saja. Simple kan? Okey. Dan boleh dipakai ya. Saya izinkan untuk replika dia, untuk diguna pakai oleh sahabat-sahabat jika ada yang berminat. Okey, ada soalan lagi? Okey, kalau tidak ada, saya teruskan. Jadi ini adalah bila tuan-tuan dan puan-puan sudah ada inovasi itu, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menyebarluaskan. Sebarluas ini banyak caralah, dan cara yang saya buat adalah antaranya saya terlibat dalam forum-forum pendidikan yang bergabung dengan IPG Kampus Ilmu Khas. Jadi saya menyatakan tentang bagaimanakah pedagogi sukar itu dapat diatasi menggunakan bahan-bahan inovasi yang telah dihasilkan. Ya, dan kemudian benda itu ditulis, dijadikan dalam proceeding dan ditulis dalam buku. Kalau tuan-tuan dan puan nampak ada buku-buku pedagogi dalam masa PDPR. Dan ini juga adalah merupakan perkongsian digital dalam YouTube yang menyatakan beberapa inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dan disebarluaskan. Ini mungkin agak advance bagi tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak buat ini pun tidak mengapa. Ini just sharing saja untuk rakan-rakan guru. Jangan pula kata ini wajib untuk buat. Tidak. Dia hanya satu method. Okay, after what I did, kita sebarluaskan. Macam mana orang lain perlu tahu ada perkara-perkara ini dan inovasi ini telah dihasilkan. Okey, jadi ini adalah merupakan bentuk-bentuk rakaman yang berkaitan dengan inovasi-inovasi yang dihasilkan, dimasukkan di dalam pertandingan-pertandingan dan dirakamkan di EduWeb TV. Jadi boleh dipakailah. Jadi siapa-siapa yang mau tengok balik benda ini boleh dilihat di dalam YouTube channel. Nanti saya akan sharekan kemudian. Okey. Bila bersemuka, masa bersemuka, pembentangan inovasi, kita hasilkan pembentangan inovasi itu, kita share dalam jawatan kuasa PPD Sandakan, kita share supaya maklumat itu
dapat dikongsi bersama oleh rakan-rakan guru yang lain, just in case mana ada tahu kita boleh sebarluaskan dan boleh direplikakan ke dalam subjek-subjek yang lain. Okey, dan ini adalah bentuk-bentuk pencapaian sijil-sijil kemenangan di peringkat kebangsaan, kemudian ini di peringkat antarabangsa berkaitan dengan Annex Asia International Innovation Exhibitions, menang silver sahaja. Okey, dan kemudian ini ada pertandingan di bawah International Medical University Malaysia pun dapat silver juga. Belum ada nasib lagi di peringkat antarabangsa untuk menang emas, tapi bukan itu tujuan dia. Tujuan dia adalah supaya kita ni ambil one step ahead daripada daerah ke negeri, negeri ke kebangsaan, kebangsaan ke peringkat antarabangsa. Who knows kan? Mana tahu ada nasib yang bagus, mungkin ini adalah bentuk exposure ataupun keterbukaan kita kepada bentuk-bentuk kajian yang bersifat antarabangsa. Okey, ini di peringkat daerah hari itu, dapat sekolah menengah tempat yang ketiga. Okay, so you don't feel very sad. Kalau tidak menang pun tidak mengapa, ada penyertaan. It is just a beginning to all of us. Kita mencuba. Ini lagi beberapa yang telah dimenangi sepanjang tempoh 2020 dan 2021, termasuk di dalam pembentangan Simeo University of Tsukuba Symposium. Ada sebagai peserta sajalah, jadi kita ikut saja, kita tengok apa yang kita boleh belajar dan kita boleh tambah baik nilai. Okey, dan ini yang terkini di dalam pertandingan inovasi kolokium pendidikan dan inovasi kebangsaan, baru-baru bulan Mei. Okey, dan ini adalah beberapa keping gambar berkaitan dengan pencapaian pada tahun 2021 di daerah Sandakan dan juga di negeri Sabah. Okey, sedikit maklumat untuk tuan-tuan dan puan-puan yang teringin dan terasa saya boleh mencuba. Ini adalah bentuk-bentuk bahan yang saya pamerkan semasa saya dipantau menjadi guru cemerlang. So bahan-bahan ini amat berguna tuan-tuan dan puan-puan, letak dalam satu sudut, masukkan inovasi-inovasi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nampak mungkin very simple, tidaklah kata canggih sangat, ada teknologi ke apakah, tidak. Bahan-bahan yang tuan-tuan pakai itulah yang tuan-tuan dan puan-puan pamerkan di kacamata nazir nanti. Okey, nampak kan, buruk kan? Just simple, letak-letak saja. Jadi biar nampak bahawa ini yang telah kita laksanakan sepanjang tempoh kita melaksanakan kerja-kerja itu. Jadi ini beberapa keping gambar lah untuk tatapan dan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya gunakan macam menu, kad menu tu kajian tindakan dan inovasi. Ini beberapa bentuk piala yang telah dimenangi. Susun saja tuan-tuan dan puan-puan, letak aja di situ. Biar Nasir akan tengok sendiri sijil-sijil. Dan akhir sekali untuk bahagian-bahagian penulisan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mencuba-cuba untuk mana-mana inovasi yang tuan-tuan hantar dalam pertandingan tu ditulis, dibuat laporan dan dihasilkan di dalam bentuk penulisan. Dan setakat di sini ada satu buku kajian tindakan untuk peringkat negeri sudah didaftarkan di dalam ISBN lah. Dan juga Convention Guru Cemerlang sudah ada proceeding dan juga buku-buku yang ditulis lah yang diberi sedikit maklumat berkaitan dengan inovasi-inovasi itu. Okey, baik. Sebelum saya menutup perbincangan dan sembang santai kita pada hari ini, untuk makluman sahabat semua, jika ada yang berminat untuk menjadi guru cemerlang, saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan bahawa apa juga yang saya sebutkan daripada awal sampai habis tadi, jangan menjadi satu kegerunan kepada kawan-kawan. Banyaknya kena siapkan, banyaknya kena buat apa, tidak. Actually benda itu hanyalah sebahagian kecil saja daripada kriteria penilaian sebagai guru cemerlang. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya saya difahamkan dan saya tahu bahawa penilaian untuk guru cemerlang itu
Untuk inovasi itu hanyalah 5% sahaja. 5%. 5% itu maksudnya apa? Asal tuan buat, ada penulisan dan ada kajian, itu sudah pun memadai. Cumanya kalau ada pada peringkat-peringkat tertentu tuan-tuan perempuan masuk, join saja. Jangan risau, walaupun dia hanya setakat penyertaan saja. No problem. Sebabnya penilaian itu hanyalah setakat 5%. Sebab saya nak beritahu, ada kesalahfahaman di sini apabila dia menyertai pertandingan, menang di peringkat antarabangsa itu dan ini dan banyak kali, tiba-tiba bila dia masuk menjadi guru cemerlang dan dia tidak layak untuk mendapat guru cemerlang, dia marah. Dia kata saya menang ini. Tidak, sebenarnya bukan itu adalah tumpuan dia. Tetapi kalau ada menjadi satu bonus dan menjadi satu kelebihan kepada bakal-bakal guru cemerlang. Tetapi bukan satu muktamad. Oh, dia menang antarabangsa emas, maka kita kena bagi. Tidak. Ada banyak lagi kriteria-kriteria penilaian sebagai guru cemerlang, bukan semata-mata dengan inovasi. So ini perlu kita kikis dan kita buang. Tetapi bukan tidak perlu ada. Ada, kalau dapat penyertaan pun syukur alhamdulillah. Tidak perlulah kata sampai menang emas, menang silver. Penyertaan itu pun sudah memadai untuk kita sampai ke dalam bentuk penulisan atau pembikinan inovasi. Okey, baik. Jadi di sini ada email saya jika berminat untuk bercerita ataupun pergi kepada saya punya YouTube saja. Ini YouTube saya. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak ini, tuan-tuan dan puan-puan klik di situ, tuan-puan akan nampak saya punya channel. Ini channel saya. Ya, channel saya dalam situ, tuan dan puan-puan tengok video. Tengok video ada banyaklah di situ. Macam-macam jenis video. Video berkaitan dengan konten, berkaitan dengan pengajian am dan juga inovasi. Katakanlah saya ambil satu, saya ambil inovasi. Sesiku Kulat tahun 2020. So, ini adalah bahan penyebaran luas saya berkaitan dengan inovasi lah. Tuan-tuan boleh tengok. Jadi ini tidak menjadi satu rahsia dan tuan-tuan boleh tiru cara penyebar luasan bahan-bahan ini. Ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok sekejap lah. Ya, tak perlu lama, 3 minit cukup. Explanation. Ya. Cara penggunaan, cara pembuatan, ya, diterangkan di situ. Okey, baik. Saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada bahan-bahan bila tuan-tuan dan puan mula dengan inovasi, pastikan inovasi itu didokumentasikan. Rajin-rajin ambil gambar sikit. Kalau sudah sampai penulisan, mungkin boleh dibuat video sikit. Jadi semua itu lama-lama akan menjadi satu bahan bukti dan satu disiplin buat kita. Ini adalah kerja-kerja yang mungkin leceh sikit pada mulanya, tetapi jika dibuat sedikit demi sedikit, insya-Allah saya pasti tuan-tuan dan puan-puan akan cemerlang satu hari nanti. Okey, dan akhir sekali daripada saya, ini adalah merupakan my link. Saya punya bahan-bahan yang saya kumpulkan tadi. Dalam bentuk mailing ini ada semua terkandung berkaitan dengan konten, berkaitan dengan inovasi, berkaitan dengan kolokium yang disusun. Jadi mereka boleh cari berdasarkan mailing ini dengan keadaan yang lebih tersusun dan lebih sistematik. Okey, saya rasa itu saja buat masa ini. Jadi ada apa-apa soalan, kita buka kepada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dipersilakan. Tuan, macam mana kalau sekiranya kita nak pattern kita punya inovasi tu, bahan inovasi tu? Oh, okey, baik. Saya terlupa di situ. Kalau kita tengok tadi inovasi tu, ada satu daripadanya yang saya telah patternkan. Pergi kepada MyIPO. MyIPO tu kalau tidak silap saya dalam perbincangan guru-guru cemerlang ni baru-baru ni, dia kata daftar idea itu RM200. Pergi ke website MyIPO tu boleh daftar. Dia kata macam ada rebate juga kalau rasanya pergi bersemuka di kaunter. Boleh daftar dan kemudian bawa kita punya
penulisan laporan itu dan kita declare bahawa itu kita punya. Daftar RM200, maka kita akan diberi satu satu macam nombor bahawa anti ciplak itu akan diberi bahawa hak itu adalah hak milik kita. Saya tidak ingat di mana sudah saya simpan benda itu. Okey, ada apa-apa soalan lagi daripada tuan-tuan dan puan-puan? Sekarang kita pergi Q&A. Anything. Ada lagi soalan? Ya. Ada peserta tanya untuk ikut pertandingan inovasi. Adakah modul yang dihasilkan itu dikira sebagai inovasi dan sekiranya buat kit pengajaran, perlukah seorang guru tu dia buat manual penggunaan kit? Okey, baik. Saya jawab dulu modul tu. Modul itu dianggap sebagai apa? Kita nak letak dia sebagai teknik, kita nak letakkan dia sebagai alat. Itu soalan yang kita kena tanya dengan diri kita. Kalau kita kata dia sebagai teknik, macam latih tubi, maka dia akan diletak sebagai teknik lah. Kalau kita letakkan dia sebagai alat, adakah sebenarnya modul itu satu alat yang betul-betul boleh memecahkan kebuntuan kita? So balik kepada persoalan itu kepada kita nak letak dia di bawah mana, kategori mana? Itu yang pertama. Kalau kita nak letakkan tadi sebagai satu kit, satu alat dan kita nak beritahu dengan orang macam mana nak pakai benda tu, kita sediakan satu manual bagaimana penggunaan itu macam manual prosedur kerja. Saya sangat setuju bahawa benda itu kalau kita ajar orang buka kotak ada cara penggunaan, itu adalah sebaik-baiknya boleh pakai. Kalau tidak pakai macam tu, dia kena siapkan dalam bentuk digital macam inilah. Kena nampak bahawa ini cara pakai step 1, step 2, step 3, step 4 dan benda itu boleh diguna pakai dengan mengikuti dia punya langkah-langkah 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya setuju dengan manual itu. Ya. Okey, ada lagi soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Kita ambil peluang keemasan ini ya. Saya tidak berapa pandai juga tuan-tuan dan puan-puan, tapi kalau tuan-tuan dan puan tanya saya macam mana cara saya boleh beritahu apa bahan saya lah yang saya boleh ceritakan pengalaman-pengalaman tu. Mau kata yang paling bagus saya nampak even better. Banyak lagi orang jauh lebih baik. Kak Mas sendiri pun hasilkan inovasi-inovasi yang pada saya sangat kagum. Jadi apa yang saya ceritakan di sini hanyalah merupakan satu perkongsian yang saya lalui dan saya selalu panggil inovasi kampung-kampung sajalah. Jadi tidaklah kata canggih ke sangat bagus ke tidak. Jadi yang mana yang saya boleh buat dan saya share, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil sedikit intipati dan juga inspirasi lah. Kan bukan bagus sangat pun, cumanya kalau mau buat macam ni ini boleh dipakai. Ya, silakan Tuan Nur Ramzan. Assalamualaikum Tuan, mau bertanya sedikit lagi. Kalau sekiranya mau menghantarlah untuk pertandingan lah inovasi itu, tapi tidak sempat didaftarkan di MyIPO, macam mana Tuan? Tidak masalah. Satu dari mestinya ada MyIPO, tidak. Tapi kalau MyIPO tu ada, dia hanyalah untuk memastikan bahawa idea itu tidak dicuri orang. Isu-isu plagiat dan juga ciplak ni seringkali berlaku. Walaupun kadang-kadang kita bercerita dengan kawan kan, tiba-tiba kawan tu nampak idea tu, dia ambil dulu. Ada. Jadi ini yang kita mau elakkan. Jadi kalau kita sudah patternkan dia, jadi orang lain tu mau ambil dan dia kata itu dia punya, kita boleh tunjuk bahawa itu hak milik kita melalui pendaftaran di MyIPO. Tapi dia tidak merupakan satu kriteria mesti dalam inovasi, pertandingan inovasi, tidak sama sekali. Ya, dia hanya akan jadi advantage kepada tuan saja sebagai pemilik bahan inovasi itu. Kak Mas? Cik Hamid, tentang MyIPO ni, izinkan Kak Mas nak kongsi sikit ya, silakan Mas. tentang penjurian sebab
bila kita masuk ke pertandingan peringkat yang berbeza, Hmm. even kalau macam international pun dia punya penjurian pun tak sama kan. Jadi just to share lah, bukan nak menakutkan sesiapa. Ah. Cuma kadang-kadang bila dalam satu competition, it doesn't matter lah, international ke, national ke, ada rubrik penjurian yang memberi markah untuk MyPu. Okay, yang kita daftar untuk MyPu, kita ada number siri yang diberikan kepada kita tu. Ada markah. Sebab bila Kak Mas jadi juri, certain organisers dia bagi markah untuk pendaftaran MyPu. Okay. Pattern. Tak perlu pattern kan pun. Cuma daftar, hantarkan laporan, dokumen saja. As long as kita ada number series tu, then it is okay. Dia ada markah. Okay. Tapi ada organisasi yang tak memberatkan. Ya, betul. Betul. Jangan itu. Ya, okey. Saya setuju dengan Kak Mas. Sekarang ni mungkin kita dah ke fasa yang lain kan, tapi kalau macam di Sandakan yang seingat saya untuk sampai ke peringkat MyIPO tu bukan satu kemestian. Tapi mungkin dalam pertandingan-pertandingan yang lain macam Kak Mas kata ada penganjur yang melihat bahawa itu adalah merupakan satu perkara yang perlu, yang mesti ada. Jadi kita tengok penganjur punya needs lah. Ya, betul. Saya setuju. Ada yang minta, adakah benda ini sudah dipatternkan, ada sudah benda ni sudah didaftarkan dengan MyIPO. Jadi kalau pertandingan-pertandingan yang baru kita nak mula kan, jadi jangan risaukan sangat, benda tu mesti ada lah. Tapi kalau ada, you are good, better. It's a bonus lah kan. Bonus, betul Kak. Betul. Another one yang Kak Mas suka nak sampuk sikit lah ya, tentang pelaporan inovasi pun. Ini soalan yang sering orang tanya lah, macam mana format pelaporan inovasi kan. Jadi to answer that question, pelaporan inovasi pun bergantung pada organizer. Betul tak juga? Betul. Tak sama kan? Betul. That's why saya kata awal-awal tadi kan, yang saya tunjukkan pada peringkat awal tu, laporan inovasi ni tidak ada satu benda yang tetap. Kadang-kadang kita tengok, persamaan tu ada. Basic thing tu memang ada. Tapi ada setengah-setengah penganjur, dia minta certain kriteria, certain syarat dimasukkan. So, kita kena alert dengan apakah kehendak penganjur. Jadi kalau ada perkara-perkara yang dia minta, kita kena ikutlah. Ada sekarang ni kalau kita tengok kan, kebanyakan minta supaya berbentuk rakaman. Jadi ada orang macam dia tak suka nak rakam benda tu, so dia kata tak maulah, I skip for this lah. Ada orang suka yang live, ada orang suka bersemuka, depends dengan penganjur. Okay, tapi for a beginners jangan terlampau banyak memikirkan benda-benda macam ni. Take it easy, ambil benda-benda yang basic dan perkara-perkara yang permulaan itu kita ambil yang mudah-mudah dulu. Jangan terus pergi satu tahap yang advance, nanti tak membuat kita kalau gara-gara nak tengok semua jadi susah kan? Kan Kak Mas? Betul cakap Amir. Kita cuba nak encourage people to start doing innovation kan? Misalkan orang lah. Okey, berapa lama untuk tempoh mendaftar MyIPO? Sebab untuk Carnival Inovasi Sandakan last submit 20 September, takut tak sempat daftar. Kalau hari ini last submit 20 September dah lepas. Kalau biasanya pengalaman saya mesti at least 2 minggu. 2 minggu tu selamat, dia akan sampai lah tu 2 minggu. Tapi masa saya buat tu 30 hari bulan. Saya buat tu lebih daripada 10 hari rasanya. Kalau di Sandakan ni tidak ada MyIPO, saya nak beritahu, cikgu kena hantar dia di KK yang paling dekat. Cikgu Google nanti MyIPO, di KK ada satu. Kalau tidak silap saya di belakang KK Times Square satu. Cikgu tengok Google sikit, kalau ada kawan di sana hantar dengan cepat, tapi rasanya tidak akan secepat seminggu lah. Kalau cepat seminggu tu bagus. Tapi kalau untuk pertandingan ni cikgu jangan risau sangatlah nak mesti ada MyIPO tu. Relax saja.
Kalau tak ada pun hantar saja inovasi itu dulu. Tak ada masalah tu. Kalau dapat kemudian baru kita update. Ya? Okey cikgu? Okey, good luck cikgu. Ya, boleh. Ya. Okey, ada lagi? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham dan jelas dengan apa juga perkongsian saya pada malam ni. Jadi saya minta maaf lah kalau ada apa-apa yang terkurang, terkasar bahasa, terkilaf perkataan. Saya pun tak berapa pandai nak bercakap sangat, cumanya saya mau share saja benda yang saya dah buat. Ya, bolehkah daftar secara MyIPO secara online? Rasa saya boleh. Tapi cuma kita tengok apa prosedur dia. Kadang-kadang kita cuba kontak-kontak pun dia tidak buka juga. Jadi kadang-kadang saya pun mau kata tepat 100% tu tidak juga. Sebab kalau pengalaman saya hantar by post. Dan benda itu akan datang secara post. Lepas daripada 10 hari lah. Ya, insyaAllah. Tapi kena ni ya, Suruhjaya sumpah lah, apa-apalah, banyak benda lah kena buat. Ya. Okey, ada lagi cikgu? Satu lagi Tuan, saya minta maaf. Silakan. Okay, Dapat. Silakan. Berkaitan dengan GC lah, Guru Cemerlang. Untuk penilaian tu, dia penilaian selama 3 tahun perkhidmatan kan? Ya, betul. 3-4 tahun. Sekiranya kalau berpindah ke sekolah lain, dia kena bermula daripada tahun pertama kah atau boleh dokumentasi itu daripada sekolah lama ke sekolah baru? Dokumentasi filing semua. Okey, baik. Kak Mas, nanti bantu saya kalau salah Kak Mas. Begini Cikgu Nur Ramzan, GC ni dia ikut body tuan dia. Macam saya minta di St. Mary's contohnya. Tiba-tiba dalam tahun saya minta tu saya dipindahkan. Jadi di mana tuannya berada dia akan dipantau di situ. Ataupun di mana dia berada itu dia ikut di mana. Sebab body GC ni ikut tuan dia. Dia bukan jawatan hakiki, dia jawatan KUP. Jadi tuan punya 3 tahun tu tiba-tiba tuan berpindah. Katakanlah kena pantau tiba-tiba dapat di sekolah lain sudah. Jadi nanti tuan di mana tuan berada di situlah tuan. Anda ada masalah, sambung saja terus. Dia tidak terhenti dan terputus tiba-tiba balik to zero, tidak. Begitu. Kecuali minta DG yang baru. Kalau DG yang sama, maksudnya di mana Tuan Nur Ramzan berada, di situlah. Jadi jangan risau, dia tidak menjadi scratch one balik. Betul kan Kak Lifat, Kak Mas? Betul-betul Cikgu Hamid. Tapi Mas faham yang Tuan Nur Ramzan tanya tadi adalah tentang dokumentasi kot ke membawa title GC itu. Saya rasa dia dokumentasi yang sudah sedia ada kita buat. Mungkin tahun pertama sudah ada dokumentasi filing untuk di apalah kumpul. Tahun kedua masih sekolah yang sama dokumentasi. Tiba-tiba tahun ketiga mungkin berpindah lah. Sebab dokumentasi itu kan melibatkan pribadi dengan sekolah punya kan, yang pencapaian sekolah. Jadi lepas itu berpindah. Jadi dia berpindah sekolah mungkin segala logo apa berpindah bertukar kan. Adakah dikira juga bawa mana yang boleh dibawa ke sekolah baru? Kalau boleh dipinjam, bawalah dibawa ke sekolah yang baru. Kalau tidak boleh dipinjam, bawa mana yang ada pergi ke sekolah baru. Itu. Jadi nanti lepas tu disambung di sekolah baru, dibawa tuan yang sama. Begitu. Kak Mas baru ni nasihatkan jugalah salah seorang pensyarah daripada IPG. Beliau telah berpindah daripada IPG kampus antarabangsa KL balik ke KL. Dan dia memohon untuk grade kasih. Kemudian dia punya dokumentasi, dokumen filing dia tu berada di IPG KL. So asal kan dari soalan tak ada dokumen 2 tahun lepas tu. Kak Mas cadangkan kat dia, sarankan pada dia, why not you go back to your IPG, your former IPG, try to negotiate, minta pinjam, because it is very important to have that 3 years punya document. Itu tak Cikgu Hamid? Ya, betul. Saya setuju. That's why saya kata kalau boleh dipinjam dulu, dibawa untuk tujuan pemantauan 3 tahun itu. Cikgu Hamid, Kak Mas nak share, minta maaf lah ya. Nak share sikit. Kalau untuk yang akan cuba apply untuk this coming years, apa yang selalu boleh kita buat adalah
memang betul kita ada tugas-tugas kelas di sekolah ataupun di institusi yang kita mengajar tu kan. Why not? This is what I've been practicing now. Satu kita buat untuk disimpan di institusi dan satu lagi kita simpan satu file on our own. Maknanya we have duplicate, salinan dia. Maknanya kita tak rasa bersalah lah kita nak bawa dokumen tu keluar. Kita tak mahu sekolah pun kan. Kita bawa sendiri. That is one of the cadangan lah Cikgu Amin. Solution lah. Ya, boleh juga Cikgu Nur Ramzan. Saya setuju juga dengan Kak Lifa tu kalau Kak Mas kata file yang kita rasa kita tak boleh buat keluar tapi kita duplicatekan isinya, lepas tu kita bawa sebagai perkhidmatan sambungan kita di sekolah lain pun boleh jugalah. Itu satu cara juga. Ya. Okey, Cikgu Nur Ramzan minta GC ke tahun ni? Belum lagi lah. Setengah terkumpul dokumentasi dulu. Okey, insyaAllah. Boleh tu. 3 tahun lah, 3 tahun. Okey. Ada lagi soalan dari rakan-rakan? Saya nak tanya. Saya ada post soalan tu dekat chat tapi Mimi tak perasan kot. Tadi cikgu ada mention something macam apa? Buat yang mudah-mudah katanya kan. Yeah, maksudnya betul. bukan semestinya inovasi tu. So jadi kalau macam beginners macam saya yang baru nak berminat ni, so adakah yang mudah-mudah tu maksudnya macam buat kajian tindakan, buat artikel, involve macam bagi seminar macam tu ke? Kalau saya mula-mula dulu buat, saya kajian tindakan ni tak pandai lagi. Saya buat benda-benda yang inovasi-inovasi yang ada masalah ni, jadi kita nak fikir macam mana kita nak overcome masalah ni. Later on baru kita belajar, lepas kita kumpul maklumat baru kita isi maklumat-maklumat tu di dalam bentuk penulisan-penulisan yang mudah. Macam tu je cikgu. Jangan terlampau stress out dengan mesti bermula dengan kajian tindakan yang berat-berat, tidak. But if you have that maklumat ataupun cara membuat kajian tindakan itu, you can go for it lah. Tapi jangan, saya tak mau cikgu ni kan bila dia rasa kajian tindakan tu mesti ada, dia kena buat. Jangan macam tu. Nanti you all akan sendiri stress out di situ. Terutama yang cikgu yang macam cikgu kan, cikgu berminat, tiba-tiba it will kill your interest. Benda-benda. Sebab bila kita kata penulisan kajian tindakan ni ada yang sampai you sakit kepala nak tengok. Tak mau macam tu. You buat something very simple. Okay, this is my innovation. Okay, apa namanya, saya sebutkan dalam pengalaman-pengalaman saya lepas, pembudayaan kajian tindakan dan inovasi itu. Tulis dalam bentuk nota-nota saja dulu. Very simple. Ini tajuk saya, ini saya punya step by step. Buat dia dalam bentuk nota-nota. Kumpul nota-nota tu cikgu, and then bila you ada satu bentuk penulisan yang betul-betul you sudah pegang, and then you simpan data-data tu, susun data-data tu. Ini apa yang diperlukan, and then it will come a very complete penulisan yang cantik kemudian. But itu later on lah cikgu. Cikgu buat dulu, pelaksanaan cikgu dulu. You must understand dulu you punya inovasi itu sehingga dia menjadi sebati dengan you, baru you fikir pasal penulisan itu kemudian. Ya cikgu, jangan terus datang dua dalam satu, nanti cikgu pening kepala. Okey, terima kasih. Ya. Kak Mas kata kadang-kadang intervensi kajian tindakan itu bermula dengan kajian tindakan baru menjadi inovasi. Yes, betul. Macam kalau ada Okey cikgu Kong. Boleh cikgu Munira? Okey, faham. Terima kasih je. Okey. Baik, ada lagi kawan-kawan? Jadi kalau tidak ada apa-apa, masa sudah menunjukkan pukul 9.39 malam. Saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan nombor saya lah, nombor saya untuk dihubungi. Saya typekan, kalau just in case tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, ada maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan ingin dapat, saya tinggalkan, just give me a chat dalam ruangan Telegram atau WhatsApp, insya-Allah
lambat atau cepat saja yang saya boleh jawab. Ya, kalau tidak add me di Facebook ke, di Telegram ke, whatsoever. Ya, saya sedia membantu supaya saya boleh sharing benda-benda yang tuan-tuan dan puan-puan tahu anytime. Ya, terima kasih Kak Mas sebab membantu saya Kak Mas untuk sesi ini, dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa sepanjang dalam tempoh 1 jam setengah ini. Okey, minta ampun dan maaf ya di atas segala kekilafan, dan terima kasih di atas semuanya. Terima kasih kepada penganjur. So back to you Dr. Jun. Okey, terima kasih Tuan Haji Amit atas perkongsian yang bermakna dan hebat. Semoga semua yang hadir pada malam ni mendapat manfaat, insyaAllah. Okay. Jadi sebelum majlis bersurai, saya mewakili PPD Sandakan memohon maaf atas segala kekurangan semasa kami mengendalikan sesi sembang berisi kali kedua pada malam ini. Saya juga ingin iklan juga, promo pada hari Sabtu ini. Ada lagi satu sembang berisi siri ketiga bersama Dr. Khoo Chui Hoon yang telah memenangi World Invention King Award ya daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ken, yang akan memberikan perkongsian beliau yang bertajuk Pembudayaan Inovasi dalam Kalangan Warga Pendidik dan Pelajar demi mencapai kecemerlangan hebat dalam pendidikan. Jadi kita diharapkan hadirin yang hadir pada malam ini turut juga hadir, boleh join kami dengan sembang-sembang yang mungkin ada sedikit berbeza daripada malam ini, supaya kita dapat mengimarahkan lagi kajian tindakan dan inovasi yang dianjurkan oleh PPD Sandakan pada bulan ini. Jadi yang baik semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak sempurna itu adalah daripada kekilapan dan daripada diri kami sendiri. Jadi kami menutup majlis ini dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua hadirin yang sangat komited pada malam ini, kepada penceramah yang sangat baik hati berkongsi semua ilmu yang ada pada beliau untuk kita sama-sama manfaatkan pada malam ini. Kita insyaAllah berjumpa lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tunggu sebentar ya untuk kita buat sesi fotografi. Lagi satu soalan tu, Wan, adakah sembang santai teknik penulisan, laporan inovasi, kajian tindakan? Bukan, maksudnya nanti sesi lain adakanlah teknik penulisan begitu. Okey. Saya tergamam sikit. Sebenarnya apa yang sebenarnya Tuan mahu? Okey, boleh. Kami boleh atur benda tu. Bagi saja respon di Telegram, nanti kami akan cuba atur sembang-sembang berisi yang seterusnya. Kami perlu respon daripada tuan-tuan dan puan-puan juga. Buka kamera, kita ambil gambar ramai-ramai malam ni. Terima kasih ya tuan-tuan puan-puan. Terima kasih Dr. Jun. Sore Dr. Jun, buka TV. Assalamualaikum, jumpa lagi. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kerana hadir pada malam ni. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih Tuan Haji Amit. Sama-sama Dr. Jun. Terima kasih Puan Norina. Sama-sama. Thank you Assalamualaikum. semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Assalamualaikum. Nurmisa. Ya, terima kasih Dr. Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Nur Amzan.